Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Mana kat mana? Pasal tentang lidah, masuk lidah dah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari itu kita bincang tentang telinga, pendengaran kan. Ada beberapa dalil daripada ulama tentang alat-alat muzik ni. Sekarang ni dia dah macam jadi satu trend kan. Lepas tu ada artis-artis yang mula berhijrah, kemudian menggunakan alat-alat muzik ni untuk menarik anak-anak muda. Dan ada efek ni, ada kesan dia kan. Dan saya pun duk ikut grup-grup ni. Kami duk buat program-program tarik anak-anak muda ni. Memang efektif dia. Baru ni pun dia turun ke Sabah untuk buat program dengan orang-orang asli yang banyak yang dah murtad sebagainya. Jadi dana-dana yang dikutip pun kita buat program di tepi jalan, nyanyi sebagainya. Dan nampak dia efektif. Cuma kita nak tahu Musalli ala Sayyidina Muhammad, setakat mana Islam membenarkan bentuk-bentuk nyanyian ataupun Musalli ala Sayyidina Muhammad ni, gitar-gitar, tali sebagainya. Dari segi dalam bab alat muzik tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad, ada ulama yang dia memang tak bagi langsung lah. Yang antaranya ialah Tariq Al-Ansari. Dia kata Musalli ala Sayyidina Muhammad sebab dia kata haram ni sebab ada dalil yang jelas dalam Quran dan hadis yang melarang tentang alat-alat muzik ni. Pun begitu ada alat muzik yang dimainkan oleh Musalli ala Sayyidina Muhammad waktu Nabi balik, Sayyidina Aisyah di rumah dia ada majlis orang perempuan sedang nyanyi-nyanyi sebagainya. Maka Nabi benarkan. Jadi ada bentuk-bentuk maksudnya gendang, bentuk apa sebagainya yang dibenarkan pada syarak. Salli ala Muhammad. Baik. Ada ulama-ulama macam Dr. Yusuf Qardawi, Ibn Hazim, Salli ala Muhammad, termasuk Imam Ghazali sendiri. Salli ala Muhammad, dia kata Ibn Hazim sebut tak ada dalil yang jelas kecuali jika dia boleh membawa kepada lalai. Kalau main alat muzik tu membawa kepada kelalaian, orang boleh lalai dengan itu, maka itu tak boleh. Dia tak boleh tu, larangan tu setakat lalai tu. Jadi selagi dia tak lalai, silakan kan. Kemudian Musalli ala Sayyidina Muhammad, Imam Ghazali kata apa? Boleh dengan syarat kalau nyanyian ataupun alat muzik digunakan itu boleh membawa kepada taqarrub kepada Allah, boleh mendekatkan diri dia kepada Allah. Ada orang yang macam tu. Kadang-kadang kita dengar mendengar nasyid, boleh menangis dengan nasyid kan. Dan sekalian boleh rasa insaf. Sekarang ni kalau daripada buat short videos kan, bahkan sampai ceramah ustaz pun dia ambil potong, dia ambil skrat tu, dia masuk background music di kat belakang. Tak ada background music tu, tak rasa feel dia kan. Kalau benda-benda macam tu boleh membawa kepada taqarrub, dekat kepada Allah, Imam Ghazali kata boleh. Maksudnya boleh. Tuan-tuan faham lah gitu. Jadi jangan ambil isu alat muzik ni satu benda yang sangat besar kan, sebab ada ulama yang membenarkan. Imam Ghazali sendiri membenarkan, asalkan benda tu boleh mendekatkan diri dia kepada Allah. Itu baik dan muslimat. Adapun bab nyanyian wanita ini ada khilaf. Suara perempuan beratnya sebelah tak boleh. Walaupun nasyid. Tuan-tuan saya dengar baru ni Siti Nurhaliza nyanyi lagu apa? Lagu Asmaul Husna.
Depan sebelum tu dia astaghfirullah. Dia sebut astaghfirullahalazim. Dia sebut astaghfirullah pun. Kita pun astaghfirullah. Kita pun astaghfirullahalazim. Sebab dia suara dia tuan-tuan, kita bukan nak feel. Kita bukan nak feel kepada apa yang dia kata dah, kita nak feel kepada suara dia. Sebab tu suara perempuan ni aurat. Dia tak upaya tuan-tuan, sebab memang fitrah orang lelaki dia akan attract. Dia memang sifat wanita tu dia segala apa yang ada wanita tu dia akan dia attract kepada orang lelaki. Sebab cuma fitrah dia macam tu. Wajah dia, orang perempuan tengok orang perempuan kan ada apa, tak nak feel apa. Tengok orang lelaki tengok perempuan. Macam kita orang lelaki dengan orang lelaki, kan ada apa? Dengan berbulu dengan apa? Dengan serabut apa tuan-tuan. Tapi masya-Allah bagi orang lelaki tengok orang lelaki yang. Tapi kalau perempuan tengok lelaki macam ni, machonya, yo kan. Dia sebab dia macam tu. Termasuk juga dengan suara. Sebab tu seorang perempuan ni aurat. Sebab tu ulama-ulama cenderung walaupun nasyid maka tidak dibenarkan kecuali nasyid-nasyid itu dinyanyikan dalam kelompok perempuan sahaja. Semua perempuan saja. Dua perempuan saja. Menyanyi lagu musyrik dan sebagainya. Namun ada juga ulama yang membenarkan, ulama yang meringankan sedikit pada syarak dengan syarat-syarat yang ketat lah. Antara syaratnya yang pertama, nyanyian perempuan itu mesti hanya kepada bentuk keagamaan, untuk macam takaruk kepada Allah, nasyid sebagainya. Pertama. Yang kedua, ni ulama yang membenarkan ini. Yang kedua, musalli sama tuan-tuan, pakaian yang mesti menutup aurat dengan sempurna. Kadang-kadang kita tengok kat sini pun dah feel dah. Tengok nasyid memang nasyid, tapi ya Allah kan, pakai tudung, pakai baju ketat sebagainya. Jubah-jubah tapi jubah ketat. Yang ketiga, musalli semat dia jauh daripada fitnah. Dia walaupun dia duduk kat situ, dia jauh daripada fitnah yang boleh bawa pada fitnah lah. Itu syarat-syarat dia tuan-tuan. Jadi jalan selamat dalam bab mendengar nasyid ataupun lagu-lagu, nak ambil jalan selamat tak payah. Kan, kalau saja nak pergi beli CD yang orang perempuan menyanyi apa semua, tak payah. So isteri kita nyanyi. Kan. Banyak lagu-lagu yang lain lagi yang kita boleh ni cerita dia. Jadi tuan-tuan, jalan selamat dia ialah untuk kita tidak mendengar langsung. Baik, muka surat 10 fasal yang ketiga tentang menyatakan lidah. Kita dah mula, kita masuk mukadimah dah kan? Dah, sampai tengok dah. Dekat tengah tu. Bahkan terkadang kat situ nah. Sabda Nabi SAW, laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas. Artinya tidak mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Dia dah cerita tentang perkara-perkara yang dihalalkan dalam percakapan. Benda bercakap ni tuan-tuan, benda yang paling berat. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi SAW kata, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada kepada Allah dan hari akhirat, dia akan bercakap yang baik-baik sahaja ataupun diam. Sebab bab mulut ni yang buat kita berat kat badan mahsyar ni. Nanti akan sampai dalam bab Nabi SAW kata apa? Bercakap, mengumpat itu lebih besar dahsyatnya daripada berzina. Sebab bertanya macam mana yang kata besar daripada berzina? Kata Nabi SAW, orang berzina, bahkan orang melakukan dosa besar, dia minta ampun pada Allah, Allah padam dosa dia. Tapi bila dia sangkut dengan perkataan dia kepada orang lain, selagi orang tu tak maafkan dia selagi itu, dia tak selesai dengan Allah. Susah tuan-tuan, sebab tu kena jaga elok-elok. Pun begitu tuan-tuan, dalam kitab adab kita bercakap ni tuan-tuan, ada musalli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang dibenarkan pada syarak. Dia kata yang pertamanya tuan-tuan, musalli Muhammad boleh bercakap, boleh menipu, berdusta, kalau dengan tujuan untuk mendamaikan di antara dua orang yang bergaduh, yang bertelagah. Dia pergi jumpa orang ni, dia beritahu kata, kawan tu minta maaf kenal Din tu. Apa cerita dengan Din tu dulu, dia kata gaduh. Dia kata aku sampai sekarang ni tak puas hati lagi dengan dia. Semua. Dia kisah salam. Tipu. Dia kisah salam, dia kata dia rasa dia menyesal dengan apa yang dia buat dulu ni, apa semua. Kita tipu je tu. Ya, subhanallah, dengan tujuan untuk mendamaikan. Kemudian kita pergi pula jumpa kawan tu pula, dia kata kenal Mat tu. Mat tu dia tu sampai sekarang tak puas hati dengan aku apa. Dia kisah salam. Dia menyesal dia buat apa dulu apa semua, dia nak settle nak baik-baik. Tujuan dengan ni, akhirnya berjumpa daripada orang tu.
hang kesalah kat aku lah. Kata dok pun. Dia kata hang kesalah dok pun, ni siapa biasa cerita ni lalu bergaduh dua orang tu lah. Tak jadi. Maksudnya walau berdusta untuk mendamaikan dua pihak itu dibenarkan dalam syarak. Bahkan terkadang-kadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskan daripadanya dibunuh orang yang zalim itu. Boleh juga berdusta dalam nak menyelamatkan orang yang nak dibunuh oleh orang yang zalim. Maksudnya bukan nak menyelamatkan orang yang macam orang tu dihukum bunuh, kan? Ataupun orang yang nak diambil tindakan, kita pergi sembunyi dia, tu tak boleh. Yang ni dia sebut secara jelas menyembunyikan seseorang yang nak dibunuh oleh orang yang zalim. Ada orang nak pergi bunuh dia, dia lari sampai ke rumah kita. Itu kita sembunyikan dia. Kemudian orang tu sampai, mana dia ni apa semua, kita kata tak tahu dia pergi dah. Dia hilang ke mana ke apa semua, pergi ke sana pergi ke sini, tipu dia. Tipu dengan tujuan untuk menyelamatkan orang tu. Tapi tak boleh pula menipu untuk menyelamatkan orang yang nak dihukum. Tak boleh pula. Anda faham tak? Itu dia panggil syubhat pula sebagainya. Faham? Baik. Mashallah ala sayyidina Muhammad. Dan seperti mengumpat. Mengumpat tu lah. Dia tulis apa tu? Di huruf mim dia tak ada kan? Mengumpat. Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau itu dengan perkataan yang benci ia akan dia. Jika didengarnya, maka itulah haram dengan ijma' ulama. Dia kata yang berikutnya tentang perkataan bentuk mengumpat. Mengumpat ialah kita bercakap tentang seseorang yang perkara itu orang tu tak suka, tu mengumpat. Walaupun benda tu memang dia macam tu. Dia pendek, kepala botak, tapi dia tak suka orang panggil dia pendek dan kepala botak. Kan? Contoh sebagai itu. Tapi memang dia macam tu. Tapi dia tak suka orang panggil macam tu. Cakap tuan-tuan di belakang menyebut dia, itu dia panggil mengumpat. Unless tuan-tuan nak cerita dekat orang, nak describe dia tu macam mana supaya orang tu kenal. Itu tak apa. Kalau saja nak bercakap apa ni, mat pendek kepala botak, saya saja nak kata macam tu, kita labelkan dia dengan nama macam tu, tuan-tuan. Tu dia tak suka. Bila dia tak suka, walaupun benda tu betul, maka benda tu dia jadi mengumpat. Orang yang mencuri, kita tahu dia mencuri, tuan-tuan muslimat. Kalau tuan-tuan bercakap tentang dia yang tak memberi manfaat apa kepada dia, maksudnya bukan dengan tujuan untuk mengambil tindakan, bukan tujuan apa semua tu, dia panggil sebagai mengumpat. Macam saya sebut hari tu, tuan-tuan naik kereta, ada orang duduk tepi highway, tepi kereta tu, tuan-tuan yang duduk atas motor apa semua, pakai yang seluar ketat, baju ketat, tak pakai tudung, tuan-tuan kata macam-macam kat dia. Padahal benda tak ada manfaat apa pun dekat dia, tu dia panggil mengumpat. Anda faham tak? Kalau nak bercakap benda yang boleh menjadi manfaat pada dia. Nabi ajar dekat kita kalau berjumpa dengan orang yang buat maksiat, tuan-tuan, Nabi ajar dekat kita kalau tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan berjalan di taman, lepas tu tuan-tuan tengok orang duduk kapal-kapal tepi pantai, duduk kapal-kapal atas ni apa semua, tuan-tuan duduk atas motor ke, tak menutup aurat ke apa semua, Nabi ajar dekat kita apa? Nabi ajak kepada kita untuk berdoa, bukan mengumpat dia, bukan mengata pada dia. Doa. Satu doa yang Allah ajak dalam Quran, doa supaya keluarga kita dijauhkan daripada maksiat tu. Faham? Ya Allah, jauhlah anak isteri aku daripada perlakuan maksiat yang macam ni. Doa. Pertama, doa minta kita dijauhkan daripada maksiat tu. Kalau kita kata kat dia, ni macam ni tak ada pakaian ke, ni kain tak cukup ke, pergi dekat Kelantan banyak kain dah, macam-macam lah kita kata kat dia kan. Faham? Itu tak ada manfaat apa. Dia panggil mengumpat. Kena didik juga lidah ni tuan-tuan sekalian. Ya Allah Rabbi, lidah kita cepat sangat kadang-kadang tu. Kan? Ni semalam dia hantar mesej suami dia marah-marah. Bila marah tuan-tuan tak boleh nak kontrol, macam-macam dia keluar kat isteri dia. Sampai benda-benda yang boleh menyebabkan jatuh talak. Sebab tu bila marah, betul-betul nak kena. Nabi SAW pesan bila seorang lelaki pergi jumpa Nabi SAW, Abu Darda pergi jumpa Nabi, kan, Al-Sini ya Rasulullah, Rasulullah tolong nasihatkan saya. Ni adab, tuan-tuan. Ulama ajak dekat kita, ulama sebut dekat kita perlakuan sahabat Nabi SAW bila berjumpa Nabi. Sahabat Nabi bila berjumpa dengan Nabi SAW, biasanya dia akan minta beberapa benda. Yang pertama, minta nasihat. Yang tuan-tuan boleh buat. Jumpa alim ulama, minta nasihat. Alim ulama akan nasihat kita ni sesuai dengan kita. Sebab tu bila para sahabat berjumpa dengan Nabi SAW,
Nabi akan nasihatkan mereka ikut. Kadang-kadang Nabi said, "Ausini Rasulullah, tolong nasihat saya." Rasulullah pesan kat dia, "La tadhab, jangan marah." Saya orang ni lain pula mai jumpa Rasulullah, "Tolong nasihat saya." Dia kata, "Kamu banyakkan istighfar." Mai seorang lagi apa semua, "Kamu jangan derhaka pada ibu ayah." Dia Allah akan sesuaikan nasihat itu mengikut kepada orang-orang tu. Sebab tu tuan-tuan bila berjumpa dengan alim ulama, antara benda yang tuan-tuan boleh buat ialah minta nasihat daripada dia. Minta nasihat. Kalau tuan-tuan nak naik pangkat, contoh tuan-tuan sekalian, naik pangkat, dapat surat naik pangkat, benda pertama yang tuan-tuan sepatutnya buat ialah tuan-tuan, antara benda utamalah ialah tuan-tuan pergi jumpa alim ulama dan minta nasihat. Ini benda kita selalu kita tinggal. Kita ni tak boleh lekang, tak boleh lepas daripada alim ulama sebab kita bukan tahu semua. Kita dalam kehidupan kita setiap hari ni tuan-tuan, bukan kita tahu semua. Kita tak tahu banyak benda yang kita tak tahu. Sebab kita tak ada ilmu tu. Tuan-tuan pergi berjumpa dengan alim ulama, beritahu dekat dia, "Syekh, saya naik pangkat ni alhamdulillah. Tolong nasihat saya." Dia akan nasihatkan sesuai ikut kita ni. Jaga elok-elok, zakat kena keluar, jangan sombong, banyakkan istighfar, rendahkan diri, bangun qiyamul lail. Dia akan sebut benda-benda yang sesuai supaya kita tak jadi orang yang takabur, riak dan sebagainya. Dah faham ni? Tuan-tuan masa semak nak kahwin contoh, minta nasihat. Nak kahwin seorang lagi, minta nasihat. Tapi kalau nak kahwin seorang lagi, minta nasihat kepada yang dah kahwin dua. Jangan minta nasihat kepada ustazah perempuan. Dia emotion. Allahu akbar, tuan-tuan muslim gitu. Ausini. Yang kedua kata ulama, bila tuan-tuan berjumpa dengan alim ulama ni tuan-tuan, macam dibuat oleh para sahabat Nabi SAW, ialah minta dia doakan kita. Minta dia doakan kita. "Syekh, tolong doakan saya." Sebab inilah yang Nabi SAW suruh para sahabat bila berjumpa dengan orang-orang yang makbul doa. Sahabat kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, jangan lupa minta dia doakan kamu. Uwais Al-Qarni tu hidup pada zaman Nabi SAW. Nabi tak pernah berjumpa dengan dia. Kata orang ini, Musalli ala Sayyidina Muhammad, namanya masyhur di langit tapi tidak dikenali di bumi. Uwais Al-Qarni. Berjumpa dia, minta. Sahabat berjumpa Uwais Al-Qarni ini hanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Hanya pada zaman Sayyidina Umar sempat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan, dan mereka minta supaya Uwais Al-Qarni tolong doakan dia. Sayyidina Umar minta, Uwais Al-Qarni tolong doakan saya. Baik tuan-tuan, itu dua benda. Yang pertama apa? Minta nasihat. Yang kedua, minta supaya dia tolong doakan kita. Sahabat ni, Abu Darda ni, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta bercakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata apa? "Ausini ya Rasulullah, tolong nasihatkan aku wahai Rasulullah." Rasulullah lalu kata apa? "La taghdab." La taghdab, jangan marah. Faradada mirara, dia ulang lagi, dia tanya lagi. Dia nak tahu lagi, ada benda yang lain. Dia kata, jangan marah saja. Tak ada ke benda lain lagi? Nak apa ni, benda yang boleh bawa dia masuk syurga Allah. Tolong nasihatkan saya, minta lagi. Rasulullah kata, "La taghdab," jangan marah. Rasulullah ulang dua kali. Tuan-tuan, dekat sini dalil menunjukkan dua benda. Yang pertama, semangatnya para sahabat nak tahu benda-benda yang boleh membawa dia selamat di akhirat. Semangatnya para sahabat ni bila berjumpa dengan Nabi nak minta nasihat, apa benda yang boleh saya buat ni untuk saya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk saya buat amal supaya saya masuk syurga Allah. Kan? Tuan-tuan, masalah Islam. Kita macam tu, kita main mengaji ilmu banyak masya-Allah Rabbi. Tiap hari ada kuliah. Sampai penuh jadual tu. Tapi tuan-tuan, amal kita ada macam tu aja. Tahu, nak tahu. Mai tu sebab nak tahu ilmu, nak tahu. Tapi tak mau buat amal. Para sahabat ni nak tahu dan beramal. Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, apa amal yang boleh bawa saya syurga? Amal yang sangat disuka oleh Allah." Yang pertama kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, bagi orang makan. Bagi orang makan ni sangat dianjurkan dalam agama, tuan-tuan. Satu benda yang kita dah tinggal lama, yang mak ayah kita duk buat dulu, tuan-tuan sekalian, duk hadiah, duk apa, sedekah makanan petang-petang. Ingat tak? Sebab tu kampung-kampung kita, tuan-tuan, rumah tak ada pagar. Betul tak? Rumah kita dulu mana ada pagar-pagar, mana ada pagar. Rumah ni nak pergi rumah tu anytime, pergi rumah ni anytime. Sebab apa? Sebab Allah bina keselamatan dan kasih sayang sama-sama orang kampung. Sebab antara yang mereka suka buat ialah mereka suka sedekah makanan. Tuan-tuan sekalian, ulama sebut antara benda yang terhasil daripada sedekah ialah Allah akan timbulkan rasa kasih sayang sama-sama orang yang selalu diberi sedekah tu. Bila timbul rasa kasih sayang, ambil berat tuan-tuan, rumah tu anak kau tu anak aku. Kau ni kalau jadi kat rumah sebelah ni aku bertanggungjawab, macam-macam.
Sebab tu rumah orang dulu tak ada pagar. Sebab apa? Sebab Allah turunkan keselamatan, sebab adanya kasih sayang. Antara yang suka buat apa dia? Bagi makan. Faham tuan-tuan? Ini kena buat benda-benda macam ni. Kalau ada jiran rumah kita yang jenis berapa lama dia tak bercakap dan cukup meluat kat kita, tuan-tuan biar tak makan kat dia. Lama-lama dia okey lah. Sungguh tuan-tuan. Tapi sampai-sampai dia kata beracun apa, dia tak makan, dia tak kata ni. Hantar anak. Petang-petang buat apa ni, bubuk pisang ke apa kan. Sedap pula buat pisang lah sebut-sebut ni. Buat pisang ke apa semua. Buat dalam bekas tu, tak payah tak payahlah buat bekas-bekas yang nak kena hantar balik kan. Buat yang bekas yang dia panggil apa, microwave tu kan. Nah, ataupun hantar pun bekas yang pinggan plate ke apa semua tu. Din tolong pergi hantar Ustaz dekat rumah tu apa ni Kak Nah sebelah tu. Tu pesan kat dia ni, mak nak balik pinggan tu pesan tu faham lah tu. Mak nak balik pinggan tu faham lah. Dia pergi hantar kat sana, saya buat balik pinggan kosong sungguh. Dia kata betul sungguh Kak Nah ni pun tak faham. Signal tu tak faham. Yang gitu. Tuan-tuan, yang pertama apa? Bagi makanan. Dan inilah cara dakwah yang dibuat oleh Nabi SAW. Tuan-tuan baca balik sejarah. Dua pertemuan pertama Nabi SAW sebelum pertemuan di bukit di bukit Safa, yang Abu Lahab kata celaka Muhammad kan. Dua pertemuan sebelum daripada tu ialah Nabi SAW buat kenduri. Dia buat kenduri di rumah dia. Nabi panggil semua daripada kaum keluarga dia untuk mai makan kenduri hari tu. Cuma pertemuan pertama dia tuan-tuan, waktu Nabi SAW baru nak buka mulut, Abu Lahab buka dulu. Abu Lahab. Dia kata apa? Dia kata, kamu ni panggil kami ni ada hal apa ni Muhammad? Kalau ada hal penting tu, kamu tak payah duk cakap sendiri, bagi aku yang bercakap. Sebab dia kata, aku ni yang layak, aku yang paling layak sekali untuk bercakap, untuk bagi arahan kepada semua tu. Kamu tu jangan bercakap apa. Kalau kamu nak panggil semua nak bercakap, kamu tu tak layak, kamu kena bagi tahu dekat aku akan cakap semua. Tu Abu Lahab buat. Menyebabkan pertemuan yang pertama tu Nabi tak bercakap apa, Nabi diam ya. Buat pertemuan yang kedua lebih kurang macam tu juga. Pertemuan yang ketiga baru jadi bukit Safa tu. Tuan-tuan sekalian, cara untuk dakwah, antara metod dakwah yang paling berkesan ialah bagi makan. Tuan-tuan tak percaya, surau tuan-tuan buat kambing golek hari tu. Penuh ramai okey kami tak orang ramai tu okey kami golek tu. Bukan main nak main kuliah tu. Tapi tuan-tuan, dalam ramai-ramai yang mai kes kami golek tu, contohlah tuan-tuan jemaah kita biasa ada 200, tapi kes kami golek tu 300 mai. Dalam ekstra 100 tu takkan tak ada 10 orang yang akhirnya berminat untuk mai ke masjid. Tidak tuan-tuan. Sebab tu antara metod dakwah yang paling berkesan ialah dengan bagi makan. Faham? Yang kedua, Salih Semat, kata Nabi SAW bila tanya Sayyidina Umar apa benda yang boleh dia buat untuk memudahkan dia yang paling Allah suka. Kata Nabi SAW apa? Tuan-tuan, Salih Semat, bagi hadiah pakaian. Berikan pakaian, berikan kain. Nabi tambah yang menutup aurat. Menutup aurat. Jadi bukan sekadar bagi kain menutup aurat. Bukan sekadar bagi tudung menutup aurat. Kan? Kalau kita berubah jadi elok dah, pakai tudung elok, tudung labuh cantik. Tudung kecil tu jangan bagi ke orang yang tu. Kan? Begitu. Tengok kawan kita tak pakai tudung, masya-Allah Rabbi, bagi tudung kat dia. Kan? Bagikan telekung. Bagi benda, tuan-tuan nak bagi benda yang boleh jadi manfaat kat orang tu. Tuan-tuan, balik Mekah, satu benda yang kita suka bagi kat orang, tasbih. Dia pergi Mekah, dia beli tasbih banyak-banyak. Kemudian dia bagi orang, dia bagi tasbih tu. Tuan-tuan nak kena cerdik dalam benda ni, dia macam niaga ya. Dia macam niaga. Tuan-tuan nak pahala, tuan-tuan bagi tasbih kepada orang yang suka berzikir, tuan akan dapat pahala tu. Kalau tuan-tuan bagi tasbih, orang tu semayang pun tak. Akhirnya dia buat apa? Dia gantung dekat kereta dia tu kan. Itu pun okey tu dia gantung juga. Setengah yang lain tak tahu letak mana pun tak tahu lah. Benda tu tuan-tuan buat keluar duit, tapi tuan-tuan tak dapat manfaat. Nak faham tak? Nak bagi sejadah supaya orang boleh guna. Orang yang nak guna, kita ni tuan-tuan nak dapat manfaat cepat. Tuan faham? Gitu maksudnya. Jadi tudung, tengok Musalik Semat tuan-tuan, makcik-makcik yang tudungnya nampak macam apa, lusuh-lusuh sikit kan, telekung kan. Tapi hadiahkan telekung kat dia satu. Pergi rumah orang tu, masya-Allah Rabbi, subhanallah, tengok lawakan telekung, masya-Allah, mutik lalap dia contoh kan. Kita nak singgah semayang rumah dia, tengokkan tudung, ya Allah, kan telekung, subhanallah, teruknya. Pergi lagi sekali, bawa hadiahkan telekung. Ya. Bagi kat dia.
Supaya nak bagi apa? Cari benda yang boleh jadi manfaat dekat kita. Maksud sesuaikan. Yang ketiga, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, apa benda yang boleh dia buat, yang Allah sangat suka, ialah penuhi hajat orang. Penuhi hajat orang. Penuhi hajat dia. Penuhi hajat dia maksudnya lah. Kadang-kadang orang berkehendak kepada pertolongan, cuba untuk tolong dia. Cuba untuk tolong dia. Kata ulama, anggap diri seolah macam kita yang memerlukan. Bayangkan diri dalam posisi kita waktu kita yang memerlukan. Nak faham? Macam mana kita berhajat kepada pertolongan orang bila kita susah? Tuan-tuan, put yourself in his shoe. Tu ya. Ya. Letak diri kita di posisi dia waktu tu. Macam mana kita harap orang tolong kita bila kita susah? Macam itulah tuan-tuan cuba nak tolong dia. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan harap untuk orang suka dekat kita? Macam itulah tuan-tuan letak posisi dia. Kalau anggap kalau dia tak susah, dia takkan minta tolong kita. Tu je. Dan kalau tuan-tuan tak boleh nak accommodate semua daripada keperluan dia tu, bagi walaupun sedikit sebagai appreciation. Tuan faham tak ni? Dan dia akan appreciate. Subhanallah. Tolong orang yang susah ni tuan-tuan, maksud Imat, satu benda yang sangat-sangat. Sebab tu kalau banding di antara sedekah dengan hutang, memberi hutang kepada orang susah, memberi hutang lebih afdal daripada sedekah. Sampai kita tahap macam tu. Baik tuan-tuan, masalah Imat. Nah, berapa minta tolong sikit ni. Bulan ni memang teruk sungguh. Bulan ni memang syok sungguh. Walaupun minyak turun, tapi barang tak mai, dia kata kan. Allahu Akbar. Pergi cucuk brim tu sampai tak keluar-keluar, dia kata. Dia cucuk tak keluar. Dia kata Masya Allah Rabbi Subhanallah. Habis tu memang tak ada sungguh. Memang tak ada sungguh ni. Dia minta tolong sikit. Banyak benda yang nak kena selesai ni. Kereta nak kena tarik sebagainya. Berapa yang nak tu? Nak dalam 300. 300 tak ada lah. Tapi syakat RM50 tu aku ada. Bagi juga RM50 tu. Faham tak? Jangan sampai lepas dia macam tu. Dengan kekecewaan dia. Bagilah sekadar yang kita rasa kita mampu untuk bagi. Jangan sampai tak bagi langsung. Penuhi hajat orang. Macam mana kita berhajat kepada orang tolong kita bila kita susah, macam tu. Cuba bayangkan keadaan dia. Anda faham tak? Ini 3 benda. Sahabat biasa berjumpa dengan Nabi, macam tu keadaan dia. Dan begitu demikian juga dengan Abu Darda ni. Bila jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ausini Rasulullah, tolong saya doakan saya." Rasulullah kata apa? La taghdab, jangan marah. Farad dan Murara tanya lagi, sebab dia berkehendak kepada apa? Bagilah amalan aku nak buat ni, aku nak buat semangat kepada syurga Allah. Lalu Rasulullah ulang lagi, Farad la taghdab, jangan marah. Yang pertama, kesungguhan sahabat untuk tahu benda yang boleh membawa kepada syurga. Yang kedua, pentingnya jangan marah tu. Sebab tu Nabi ulang sampai 2 kali. Benda yang kita sangat selalu kalah ialah kita suka membuat keputusan bila kita marah. Nabi ajak kita bila marah, ambil wuduk. Kan, ambil wuduk bagi reda. Kalau marah tengah berdiri, duduk. Kan, gitu. Keluar daripada rumah. Tinggalkan. Jangan bercakap, jangan buat keputusan waktu tengah muncak marah tu. Pergi dulu. Kalau orang tengah marah kita tu, tinggalkan dia. Jangan. Allah muslimat. Kemudian, susah no. Cerita semang boleh. Dia jangan bagi jadi api dengan api. Biar jadi api dengan ayak. Tak apa tuan-tuan, mengalah sat tak apa. Lagi satu tuan-tuan, jangan dendam. Jangan dendam. Cuba belajar. Tuan-tuan mungkin susah nak buat, tapi cuba untuk buat. Satu benda yang kita sangat susah didendam. Ya Allah, disimpan dalam hati. Apa cerita hang dengan dia tu? Dia tu happy kat dia. Kan? Aku maafkan dia. Dia mengaji hari ni kan. Tak ada dendam. Aku maafkan dia. Tak apa. Tapi nanti aku tuntut kat akhirat. Maaf apabila tuntut kat akhirat kan. Tuan-tuan jangan sampai sebut kalam tu. Sungguh, saya nak pesan kat tuan-tuan sungguh-sungguh. Jangan sampai sebut kalam tu. Sebab tuan-tuan jangan fikir pada masa tu seronok. Walau tuan-tuan banyak pahala yang nak bawa, seksa pada masa tu Allah saja yang tahu. Tuan-tuan, kita bangkit daripada masa 70 tahun duduk saja berdiri. 70 tahun duduk saja berdiri. Tidak dihiraukan 70 tahun. Duduk dalam keadaan kaki ni bukan boleh pijak macam ni. Kaki di hujung-hujung jari. Peluh ni memercik ni sampai tenggelam. Hidung tenggelam sampai dagu.
Matahari di atas kepala, kata Imam Ibn Katsir, sampai rasa nak menggelegak otak dia. 70 tahun tu seksa. Waktu kita pergi cari Nabi Adam, Nabi Nuh apa semua tu, pergi cari Nabi Adam, Nabi Nuh tu bukan minta untuk masuk syurga, tu baru minta nak ditimbang amal. Mana Nabi yang boleh tolong pergi bincang dengan Allah supaya kita ni boleh segera timbang amal, sebab dah tak tahan duduk pada mahsyar. Itu dah satu hal, tuan-tuan. Faham? Kemudian Masya Allah Rabbi, dah sampai waktu nak timbang amal tu, seorang-seorang punya timbang amal ni bukan sekejap. Tuan-tuan cuba bayangkan, ni hari ni hari Selasa. Cuba cerita kat saya daripada hari Selasa hari tu sampai Selasa hari ni. Boleh tak cerita kat saya berapa sen yang tuan-tuan dapat? Berapa sen yang tuan-tuan belanja? Tak ada, kita dah lost count lah baru seminggu. Betul tak? Tapi di padang mahsyar, hari ni balik. Hari ni balik. Hari ni baru turun haid muslimat. Hari ni balik 10 sen yang pertama dapat selepas balik tu, kira dah. Mai 10 sen ni. Dapat mana ni? Haram ke halal ni? Haram. Pasal apa buat? Siapa beritahu kata boleh? Pergi cari siapa yang kata boleh tu. Pergi cari. Kalau nak cari dia lagi, tu 10 sen tu. Belanja mana ni? Duit dapat mana? Duit belanja ni mana? Pasal apa belanja kat sini? Tak tahu ke kata haram ni? Baru umur 11 tahun. Bukan tahu apa lagi. Siapa kata tak tahu? 11 tahun balik dah. Dah tanggung dosa pahala dah. Siapa yang kata ni? Pasal apa ni? Mak ayah tak ajak. Panggil ayah kamu pula. Tu dia tu dah 10 sen tu. 10 sen tu berapa? Sehari tu pun nak habis. Nu mana nak pergi cari orang lagi, nu mana nak pergi selesai lagi, nu orang yang kata boleh nu pun nak pergi cari lagi nu. Tuan-tuan, semua yang terkait dengan 10 sen awal waktu kita hari mula turun haid tu. Hari mula yang mimpi tu, hari mula kita balik tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan Allah kira 10 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen. Sampai hari kita mati. Berapa lama Allah nak kira, nak timbang amal kita waktu tu. Tu dah berapa lama dah. Lepas tu pula, dah siap selesai dah pula, Masya Allah Rabbi. Dah pahala pun dah okey, dah tarik nafas lega, Alhamdulillah kot. Nak bincang pula siapa yang nak tuntut kita pula. Habislah, Masya Allah tuan-tuan, pekat mai lah. Jiran sebelah rumah. Dia dululah, Masya Allah, duduk pergi masjid. Saya duduk depan rumah, duduk sidai baju, tak pakai tak tutup aurat pun dia tak pernah kisah, tak pakai tudung pun dia tak pernah kata apa, dia tak pernah ajak pergi masjid, semua pakai ungkit waktu tu. Kawan jiran sebelah ni, kawan duduk meja sebelah ni pun semua ni, saya tak pakai tudung, tak pernah kata apa, kuliah setiap hari duduk pergi, tak pernah nak tegur sekali. Semua duduk cari pasal dengan kita hari tu. Habis yang tu pula, Masya Allah Rabbi, tak boleh nak masuk lagi. Pasal apa? Pasal ada orang sangkut dulu, yang kita kata apa? Yang kita kata jumpa dekat akhirat. Allah. Sebab tu tuan-tuan, pemudahkan jalan tuan-tuan masuk syurga. Bagi mudah, jangan bagi berat. Ya nak? Kita dah lah pahala sikit. Kemudian duk sangkut dengan orang pula. Kata apa? Nanti tuntut ke akhirat. Tuntut sungguh. Tunggu. Ni tunggu apa ni? Kenapa tak masuk lagi ni? Ada seorang hari tu kat dunia yang aku kata nak tuntut dia ke akhirat. Allah. Dia tu dah banyak masalah dengan orang. Masalah orang tu sementara nak berjumpa kita, sangkut banyak queue panjang. Kan? Allah, tunggu punya lama. Masya Allah. Dah duduk dalam kubur pun dah tunggu lama dah. Tunggu tak puas hati, lambat betul nak jumpa dia. Naik kat padang mahsyar, tunggu lagi. Tunggu. Orang semua dah pekat masuk syurga, kita duduk tunggu, dia tak selesai lagi. Bukan puluh-puluh tahun, tak ratus tahun menunggu tuan-tuan sekalian. Kes dia seorang aja yang kita dulu kata kita nak tuntut daripada mahsyar. Allah. Sebab tu tuan-tuan belajar untuk memaafkan. Belajar untuk tak dendam. Sudah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia sampai, setelah lama sangat tunggu, akhirnya dia sampai. Bila dia sampai tu tuan-tuan, Allah kata apa? Pasal apa ni? Saya nak tuntut dengan dia. Tunggu beratus tahun dah ni. Saya nak tuntut dengan dia dulu di dunia. Dia pernah buat kat saya macam ni. Allah kata, maafkan dia. Maaf, ya Allah, mana boleh maaf. Dah di dunia dulu dah satu hari dia buat kat saya. Dalam kubur pun saya duduk macam ni, duduk tunggu bila nak jumpa kawan ni kan. Bangkit-bangkit dia pada masyarakat, dah tunggu beratus tahun pula. Hari ni dia sampai Allah kata nak maaf. Tuan-tuan, rasa nak maaf tak? Masa macam nak tuntut semua waktu tu. Kalau boleh tuntut lagi dahsyat, bertunggu lama sangat. Betul tak? Allah kata maaf. Tak boleh lah, tak boleh. Tak apa. Allah tunjuk syurga. Allah tunjuk tayangkan nikmat indah syurga. Yang kawan-kawan semua dia masuk dah.
Kawan-kawan dia yang tak ada dendam dengan siapa-siapa tu mau masuk dah. Dia seorang tak boleh masuk. Padahal dia pahala banyak, dia boleh masuk awal tadi ni. Lepas tu subhanallah, nampak cantiknya syurga ni, ni tempat duduk syurga ni, istana siapa ni, siapa punya ni? Itu kepada orang yang sanggup bayar harga dia. Siapa lah yang sanggup bayar harga ni? Ni masya-Allah. Ini mesti para nabi ni, ini mesti rasul mana ni yang dapat ni. Tak. Kamulah. Saya nak bayar ngapa? Maafkan dia. Ya Allah, kalau tahu lah macam ni, masya-Allah, dunia dulu saya maaf dah. Kan? Hari ni maaf. Pegang tangan dia. Ya Allah, saya maafkan dia. Pegang tangan dia, bawa pergi syurga masuk sama-sama. Tuan-tuan muslimat. Cerita dia kalau nak masuk syurga awal, nak masuk cepat, jangan dendam dengan orang. Sudah. Orang kata kat kita punya pasal lah. Memang macam tu keadaan dia. Sunnah. Tuan-tuan nak berubah jadi baik, tuan-tuan akan berhadapan dengan ujian. Itu sunnah dia. Dulu waktu kita duduk zaman hura-huri, tuan-tuan zaman semayang pun tak tentu hala tu. Zaman rambut kembang, ingat zaman tu? Ingat? Kan? Bapak tak tahu pula kan. Zaman duduk pakai seluar pendek petang-petang. Tuan-tuan, ya Allah Rabbi, zaman yang semayang maghrib pun tunggang langgang. Ingat tak zaman tu? Waktu tu siapa pun tak kacau kita. Tidak? Siapa pun tak kata apa kita, tuan-tuan support lagi dah. Macam ni Allah ni. Tak ada masalah. Beralih jadi baik dan nak semayang, nak jaga aurat apa semua. Ya Allah, macam-macam orang kata. Tidak tuan-tuan? Allah fitnah dia main lah macam-macam. Tuan-tuan, jangan risau. Tu memang sunnah dia. Itu memang sunnah dia. Sebab apa? Sebab yang pertama, bila Allah bagi ujian kat kita ni, yang pertama Allah nak kafarah dosa-dosa kita dulu. Kita dulu banyak dosa, kita buat silap banyak dulu, Allah nak padam. Sebab Allah, tuan-tuan dah makin dekat dengan Allah. Tuan-tuan nak dekat dengan Allah. Tuan-tuan nak dekat dengan Allah. Allah tak mau ada dosa, maka Allah nak padam dosa tu. Bila Allah nak padam dosa tu, maka Allah akan bagi ujian dekat kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Orang bercakap kat kita orang kata kat kita lagi orang duk kata, lagi banyak pahala. Dia cakap seorang, tuan-tuan sekalian, dia pergi cerita kat orang tu, pahala mai kat kita. Selagi orang tu pula pergi bercakap kat orang lain lagi, pahala mai kat kita lagi. Orang tu kata lagi, dah punya banyak, tuan-tuan. Lagi banyak orang kata, lagi banyak pahala kita. Cuma kena sabar lah. Sabar. Kan senang lah, masya-Allah. Saya baru ni subhanallah tuan-tuan. Saja nak cerita kat tuan-tuan lah. Allah muslimat tuan-tuan. Pergi ceramah satu tempat. Habis ceramah. Habis ceramah tu, dalam ceramah tu saya tak tahu nak cakap apa. On the way nak pergi tu, duduk fikir saya nak kuliah apa tu. Sebab ceramah dia apa ni, saya kebetulan hari tu masjid tempat saya nak pergi tu dia cancel. Lepas tu ada masjid tu kata apa, ustaz mai tempat saya. Saya pergi dalam on the way tu nak pergi, nak ceramah apa ni. Poster dah keluar lah, tajuk tak ada. Tajuk bebas dia kata. Kan? Bebas apa, kenapa tu orang ni? Tak bebas. Apa tahu tak ni? Apa tak tahu kan? Ya Allah Rabbi subhanallah. Anwar tu hari ni bicara hari ni tak bebas. Kena hari ni, kena apa, terjatuh hukum. Kan dia dapati bersalah. Berapa tahun tak tahulah. Tajuk bebas dia bagi kat saya, tuan-tuan. Bebas nak cakap apa tu. Hari tu pipi bercakap bab fitnah. Bercakap bab jaga lidah. Antara benda yang boleh merosakkan hati ni ialah lidah. Lidah. Kita bercakap benda, tuan-tuan, masalah semat, kita mengumpat dia jadi hitam, titik hitam mati. Dan masalahnya bila kita cakap tentang orang ni, dia akan panjang. Bercakap tentang seorang, selagi orang tu bercakap dengan seorang lain, orang tu cakap selagi tu dosa akan pi kat dia. Tuan-tuan buka satu cerita yang tak betul. Tuan-tuan, kemudian orang tu pi nyambung menyampai. Selagi orang tu bercakap benda tu, selagi tu dosa-dosa akan mai kat kita dan pahala akan sampai kepada orang tu cakap tu. Larat kan nak tanggung dosa tu. Banyak tuan-tuan, jangan main-main. Tuan-tuan sebut satu benda, tambah benda mengata kat orang, lagi suka orang cakap. Benda yang tak mengata boleh ke nak mengata kat orang? Kenal tak mah tu, isteri tu imam tu? Kenal? Awak pasal apa? Oh, excited dah kan? Hantar pagi-pagi dia bangkit pukul 5 hantar. Awak pasal apa? Oh, lagi nak tahu excited. Dah dia mandi, dia bangkit tu dia mandi, lepas tu sembahyang tahajud hantar. Ni pasal apa? Kawan ni cerita apa? Kan? Lepas tu dia baca Quran hantar. Tu mengata lah tu. Tu mengata juga. Tapi mengata yang bagus. Tapi syok tak? Mana syok? Mana syok? Ya syok je yang bercanggah dengan yang tu. Syok tuan-tuan sekalian. Nak mengata macam tu tak apa. Mengata yang tak elok. Selagi orang duk bercakap, selagi tu dosa-dosa mai larat kan nak tanggung. Kita ni dah, kita punya pahala sendiri pun sikit, dosa kita pun dah banyak. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan. Saya duk bercakap batu. Tuan-tuan, rupa-rupanya masya-Allah Rabbi tu kata takdir Allah. Habis balik besok tu, seorang daripada AJK tu mai jumpa saya. Dia kata, "Tak maaf Ustaz nah. Ustaz tahu tak?
sebelum Ustaz mai tu, ada orang yang mai pi dekat AJK masjid tu, dia habaq kata, hampa panggil Ustaz tu apa? Ustaz tu pernah pelari bini orang. Saya nak pelari bini orang, isteri saya pun dah 2 dah. Nak lari siapa lagi? Masya Allah, fitnah. Sedap-sedap je, Masya Allah. Rupanya orang duk bercakap dah, tuan-tuan. Orang duk bercakap dah sebelum saya mai tu, orang duk bercakap dah. Dan apa ni, berjumpa AJK masjid pun dah mula duk apa, mesyuarat apa semua nak panggil ke ustaz ni, macam-macam tuan-tuan sekalian. Ya Allah Rabbi, itu fitnah. Allah tuan-tuan sekalian. Tapi berasa apa? Piapi nak kata apa kata, tuan-tuan sekalian. Orang mengaji juga tuan-tuan. Kalau orang tak mau mai, aku suka. Orang tak mau mai tu bukan rezeki dia. Bukan rezeki saya. Tak? Tapi yang nak mengaji tu pun ramai lagi. Mai silakan insya-Allah tuan-tuan. Tapi nak belajar apa? Belajar sabar. Bila orang cakap, sabar. Dia nak kata, ni bahasa dia nak kata, dia dah mulut tapi dia kata, nak tutup ngapa? Mulut tempayang boleh tutup, mulut orang boleh tutup. Anggap pahala mai sekalian. Kita tahu kita punya dosa banyak dulu, Allah nak bagi pahala dekat, Allah nak padam dosa-dosa kita, Allah bagi ujian dekat kita. Bila kita nak beralih ke arah kebaikan, itu antara ujian yang akan kita terima. Apa dia? Orang kata. Faham ni? Baik tuan-tuan, Allah nak padam dosa. Yang kedua, bila Allah bagi ujian dekat kita tuan-tuan, Allah nak bagi pahala. Lagi pahala. Selagi orang duk bercakap pasal kita, selagi itu pahala akan sampai. Selagi orang kata kita, selagi itu pahala akan buat sudah. Tuan-tuan buat tak elok pun orang kata, tuan-tuan baik pun orang kata. Baik, pilih yang baik. Faham tak? Orang tak pakai tudung pun orang kata. Orang pakai tudung labuh pun orang kata, baik kita pilih yang orang kata yang jadi pahala dekat kita. Dah faham tak? Jadi subhanallah, macam itu pi peluk-peluk K-pop. Orang kata juga. Orang kata tak? Kata. Tidak. Tuan-tuan pergi masjid, orang kata juga. Baik kita pilih orang yang baik, kita pilih orang kata yang kita buat benda baik. Yang ketiga, bila sampai ujian dekat kita ni tuan-tuan, Allah nak mengangkat darjat. Allah nak mengangkat darjat kita. Sebab bila kita usaha untuk nak dekat dengan Allah, maka Allah akan angkat darjat kita. Cara Allah nak angkat darjat ialah dengan beri ujian. Yang keempat, tujuan Allah beri ujian pada kita ialah supaya kita sentiasa dekat dengan Allah. Kita tak jauh. Kita ni bila Allah tak uji, kita lalai. Kita mula melelong. Bukan cerita dunia, cerita ibadat pun serupa. Bila tuan-tuan rasa asyik dengan ibadat, lama-lama tuan-tuan akan hilang khusyuk. Tuan-tuan akan rasa macam aku ni, dia akan timbul perasaan-perasaan dalam diri. Tuan faham tak? Kita duduk rajin pergi masjid, lama-lama dia akan mai bila kita dah selalu buat ibadat tu, lama-lama dia akan mai dalam hati ni, aku ni majarah macam ni ahli syurga, fikir macam tu kan. Kalau mati ni syahid dah ni gaya, dia berasa dia dah mai dah perasaan-perasaan macam tu. Maka waktu tu Allah akan bagi ujian kepada kita supaya kita makin dekat balik kepada Allah. Anda faham tak? Itu 4 benda. Bila Allah bagi ujian, sebenarnya itulah tanda kasih Allah pada kita. Bila Allah biar je kita waktu tu, tuan-tuan takutlah waktu tu. Kita takut Allah dah mula jauh daripada kita. Allah biar je. Biar dia hanyut. Dipanggil istidraj. Faham? Mengumpat, jaga. Baik, seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau itu dengan perkataan yang dibenci, ia akan dia. Jika didengarnya, maka iaitu haram dengan ijma' ulama'. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahwasanya mengumpat itu dosa besar. Kerana barang yang datang daripadanya, daripada beberapa janji seksa yang bersangatan, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni an ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaqtabu ba'dukum ba'da. Artinya, ai sekalian mereka beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, kerana bahwasanya setengah daripada sangka itu dosa, dan jangan kamu mencari dan apa tu? Dan memperiksa aib manusia, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengahnya. Adakah suka seseorang kamu bahawa makan ia daripada daging saudaranya daripada ketika mati? Tuan-tuan sekalian, masalah semat ni ayat Quran. Nabi Allah suruh kita jangan buang sangka buruk. Dan tengok seorang, jangan sangka lagi. Dia macam masalah semat kisah
Musalli ala Muhammad, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pergi rumah anak murid dia Imam Ahmad. Imam Syafi'i pergi rumah anak murid dia Imam Ahmad. Waktu musalli ala Muhammad, tuan-tuan, anak Imam Ahmad ni dia excited, dia nak tahu hebatnya Imam Syafi'i ni, sebab orang duk cerita tentang kehebatan Imam Syafi'i. Dia nak tahu apa hebat Imam Syafi'i ni, soleh dia macam mana. Kemudian tuan-tuan, Ustaz Syamad, malam tu bila Imam Syafi'i sampai, dia bagi hidang makan. Kemudian dia tengok Imam Syafi'i malam tu makan banyak. Makan ni bukan jenis orang soleh yang makan. Apa benda yang dihidang tu semua dia makan belakang. Dia ni tak betul gaya ni kan. Ni bukan style orang soleh ni, kata ni. Orang duk kata macam mana Imam Syafi'i ni. Tu dia panggil dhan, sangka. Sebab tu ulama sebut, tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, antara perkara yang boleh menyebabkan hilangnya keberkatan ilmu, menyebabkan hilangnya berkat ilmu apabila kamu mula bersangka kepada guru kamu. Kan? Mula bersangka kepada guru, dia akan hilang berkat ilmu. Dan jangan jatuhkan hukum kepada guru walau apabila kamu melihat dia melakukan perkara yang bercanggah dengan ilmu dia. Tuan-tuan tengok guru tuan-tuan, dia buat benda yang bercanggah dengan ilmu dia. Contoh macam nampak tok guru kita duduk dekat kedai makan dengan orang perempuan contoh. Dia ni cakap kata jangan duduk dating gitu kan. Dia tiba tengok dia duduk dengan perempuan apa semua. Jangan jatuh hukum lagi. Maksud apa? Walaupun dia buat benda canggah dengan ilmu. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tahu kata benda tu tak boleh, dia lebih tahu kata benda tu tak boleh. Tak faham tak? Mungkin waktu tu dia ada urusan dengan perempuan tu, mungkin perempuan tu anak saudara dia, mungkin. Tak faham tak? Mungkin somebody. Jangan bersangka lagi. Sebab tuan-tuan set dalam diri ni, kalau kita tahu benda tu tak betul, dia lebih tahu kata benda tu tak betul. Dan dia takkan buat benda tak betul. Faham tak? Bila kita ada dhan ni, bersangka ni, sedikit sangka kepada guru kita waktu tu, dia dah hilang keberkatan ilmu yang kita belajar. Faham? Anak Imam Ahmad ni, bila dia tengok musalli ala Muhammad, dia tengok Imam Syafi'i ni makan banyak dia main. Dia kata, tak betul ni, dia ni. Makan banyak sangat ni. Kemudian tuan-tuan, malam tu, dia bagi satu bilik untuk Imam Syafi'i tidur. Dia bagi satu sejadah diletak dekat depan pintu tu. Kemudian dia bagi bekas wuduk, satu bekas air untuk wuduk. Dia pesan kat Imam Syafi'i, dia kata ni sejadah ni untuk wuduk, ini untuk sembahyang. Kemudian Imam Syafi'i okey, baik. Imam Syafi'i masuk. Pagi bangun je nak sembahyang subuh, dia tengok-tengok kain sejadah tu masih berlipat macam tu, tak berganjak. Dan bekas wuduk air tu pun sikit pun tak digunakan. Dhan ni mai. Kalau tuan-tuan pun mesti macam tu kan. Dia dhan, sangka. Dia kata, ni kes makan banyak aku ni sampai tak bangun tahajud. kata soleh sangat kan, sampai tahajud pun tak bangun ni, dia kata. Subhanallah Ustaz. Baik. Kemudian dah habis tu, bangun sembahyang apa semua, dia dah hilang yakin dah waktu tu. Dhan ni menghilangkan yakin. Tuan-tuan tengok dia gagah hebat. Sebab tu Nabi Allah sebut ni, makan daging saudara kamu. Nak tak kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Makan daging tu dengan masuk kata guru saya, ialah hilangnya trust, hilangnya percaya. Kalau saya dengan sahabat katalah, saya kenal dia dengan AJK masjid, dengan pengurusi masjid, dia orang yang baik, lalu masjid. Kita kenal dia tu seorang yang baik, seorang yang elok. Tapi bila ada seorang mai beritahu dekat kita hantar tak dia tu bukan depan hang dia tu baik kan, tapi belakang hang tu dia suka mencuri lah apa semua. Kita ni tuan-tuan, kita tak akan percaya cakap dia tu. Tidak, sebab kita kenal dia. Tapi tuan-tuan, subhanallah, kalau ada mistake yang kawan tu buat waktu tu, kita akan mula believe dia. Kepercayaan kita bila dia tu bercakap, tuan-tuan, daripada 100 dah turun tinggal 80. Yang kurang ini dia bagi macam makan daging. Kalau orang tu tak bercakap, langsung kita tak ada doubt, tuan-tuan. Kita langsung tak ada doubt. Tuan-tuan faham tak ni? Dia panggil doktrin. Macam program yang dibuat, dia panggil doktrin. Antara perkara yang cara untuk menjatuhkan satu kerajaan, menjatuhkan individu, dia panggil doktrin. Orang tu, dia kata apa? Pencuri. Mula-mula kita tak kata, kita kenal, kita tak mencuri. Tapi dia cakap lagi, pencuri. Masuk paper, pencuri. Masuk paper, pencuri. Masuk dia, pencuri. Masuk dia, pencuri. Lama-lama tuan-tuan, daripada 100% percaya kita drop tinggal 50%. Walaupun kita masih percaya dekat dia. Sikit mistake dia buat, kita akan approve. Dia ni kata apa? Oh, rupanya memang betul dulu dia macam tu. Tuan faham tak? Itu dipanggil doktrin.
Tu Nabi SAW kata apa? Jangan bercakap. Dan kalau tuan-tuan pergi satu majlis yang orang bercakap tentang orang, Nabi suruh tinggalkan majlis tu. Jangan duduk. Walaupun kita tak cakap. Dan aku pergi nak dengar aja. Tak boleh, Nabi tak bagi. Dan nak tahu dia kata apa? Tak boleh, Nabi tak bagi. Suruh keluar pasal apa? Tak mau. Nanti ada doubt dalam diri kamu tentang orang yang dicakap tu. Nampak faham tak ni? Kita yang tu yang syok sangat kan? Bukan tak dengar, saya tak cakap apa Ustaz, saya dengar. Nabi tak bagi, Nabi suruh keluar daripada majlis tu. Nampak faham tak ni? Pasal apa? Pasal dia akan menimbulkan doubt dalam diri kita ni. Dhan. Saya tengok Masya Allah Rabbi, waktu tu dia dah hilang belief, dia dah hilang percaya dah. Bila dia hilang percaya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku? Dia pergi cakap dengan bapak dia, cakap dengan ayah dia. Dia kata, ayah, dia kata, sebenarnya nak tengok Imam Syafi'i tu bagus sangat. Duk cerita kata bagus sangat, tapi tengok makannya banyak, tapi apa ni, tahajud pun tak bangun apa semua ni, sejadah pun tak guna, wuduk pun tak guna. Dia kata sekejap. Dia nak pergi tanya sendiri Imam Syafi'i. Ini satu adab. Kalau tuan-tuan dengar apa-apa cerita, lebih baik kalau tuan-tuan nak confirm, pergi tanya dulu. Jangan judge. Faham? Bila ada seorang tu dia dengar, saya larikan duit Mahat. Duit macam-macam cerita lah. Biasalah tuan-tuan. Memang tuan-tuan, kalau buka sekolah, tuan-tuan tanyalah mana-mana ustaz pun yang buka sekolah, dia akan berhadapan benda yang sama. Orang cerita larikan duit, orang cerita apa semua, ni biasa. Kita tak buat, kita takut apa? Tu tuan-tuan. Benda kita tak buat, takut apa? Dia kata, saya pergi satu tempat, dia kata, ustaz larikan duit yayasan. Kata, betul ke ustaz? Dia telefon tu nak tanya, nak confirm. Bagus, itu satu benda yang bagus. Jangan kita judge. Macam saya cerita hari tu, tuan-tuan pergi betul pergi, tengok saya duduk berlari pakai seluar pendek kan. Saya ambil gambar, tuan-tuan main tunjuk kat orang. Habis saya main kuliah hari tu, tinggal 3 orang aja kuliah. Yang lain semua pakai tak mau main. Pasal apa? Tengok ustaz duduk mandi kat tepi laut pakai seluar pendek. Cuba pergi tanya, pasal apa ustaz pakai seluar pendek hari tu? Saya pergi toilet, sangkut-sangkut baju, sangkut-sangkut toilet tu, angkat-angkat tengoklah tak ada dah seluar kan. Orang dah lari, yang tinggal tu boxer je. Tu lari-lari tu nak pergi ambil seluar lah dekat dalam kereta. Tanya untuk kepastian. Macam itulah Imam Malik pergi jumpa tok guru dia balik, tanya. Boleh saja dia nak abang apa, dia tak payah duk kisahlah, tak payah duk kata, betul tak? Boleh saja dia nak abang kat anak dia, kata tak payah duk kisahlah, terus dah ambil tahu lah. Betul tak? Tapi tak, dia nak bagi dia nak kemaskan kepercayaan anak dia kepada tu. Maka dia pergi jumpa guru dia. Guru dia kata apa? Aku makan banyak, dah tanya ni, dia kata dah tanya ni. Bukan nak cerita, tapi dah tanya. Cakaplah. Aku memang bukan jenis makan banyak. Aku memang tak makan banyak. Tapi aku nak raih kamu sebagai tuan rumah. Dah kamu nak meraih aku sebagai tetamu, kamu masaknya banyak. Masak banyak tu dengan tujuan untuk aku makan. Kalau aku tak makan, apa perasaan kamu? Jadi aku makan banyak tu sebab aku nak meraihkan kamu. Bagus kan? Ikram dia panggil. Dia sebagai tuan rumah, dia nak ikram tetamu dia. Dia ni sebagai tetamu, dia nak ikram tuan rumah tu. Dah masak banyak, habis kalau tak makan, habis rasalah sikit-sikit paling tidak pun. Betul tak? Nak jaga hati orang tu. Oh macam tu. Tu yang kedua pasal sejadah tu. Tu yang air wuduk pun tak guna. Dia kata subhanallah. Aku sepanjang malam aku tak tidur, kata. Tak tidur langsung. Buat apa? Aku mentelaah kitab, aku menulis kitab. Aku menulis dan aku mentelaah kitab. Tidakkah itu juga dikira sebagai tahajud? Tahajud bukan tunggu sembahyang saja. Tahajud baca Quran pun tahajud. Kan? Zikir pun tahajud, mentelaah kitab tahajud, menulis kitab tahajud. Bukan menulis kitab pun qiyamul lail. Faham? Bukan tunggu sembahyang, berqiyamul lail. Ini baca Quran pun qiyamul lail, zikir pun qiyamul lail, tulis kitab pun qiyamul lail, bukan tunggu sembahyang. Gitu maksudnya. Habis tu ayat wuduk tu, dah aku tak tidur. Daripada isyak tu wuduk aku masih ada. Dan aku langsung tak tidur, tidak membatalkan wuduk aku, sampai sekarang wuduk aku masih ada. Tuan-tuan, cerita dia apa? Dhan. Jadi cakap apa? Jaga jangan ada husnul dhan, jangan ada su'udhan. Jangan ada sangka buruk dengan orang. Dan sekalian. Dan musalli ala sayyidina Muhammad, sanggup tak kata Allah, kamu makan daripada daging saudara kamu yang telah mati, dia kata. Maka benci kamu akan dia dan takut olehmu kerana Allah Ta'ala, bahawasanya kerana Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Dia kata, kalau kita biasa melakukan yang demikian, maka subhanallah, bertaubatlah kepada Allah dan Allah akan menerima taubat-taubat kita. Cumanya bila bersangkut dengan orang ni, tuan-tuan kena minta maaf pada dia. Itu masalah.
Biasa mengata kat dia, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ambil lah satu cara, satu jalan, tuan-tuan pergi minta kat dia, pergi habaq kat dia elok. Jangan pergi duk cerita pula detail-detail. Kan habaq. Ulama sebut, kalau tuan-tuan nak selesaikan masalah sama dengan orang, kalau perkara itu boleh menyebabkan masalah atau mudarat pada kita, sampaikan ataupun selesaikan supaya dengan cara supaya mudarat itu tak sampai pada kita. Contoh macam tuan-tuan dulu curi duit dia. Waktu duduk asrama sama-sama kita dulu kan. Cakap, ingat tak zaman dulu ada satu time duit hang hilang 300, ingat tak? Dia kata, ada. Dia kata, waktu aku dengan api bayar motor dengan nak